Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haminuddin bin Wan Hassan daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin akan membentangkan kajian yang bertajuk Vehicle Air Ventilation Rescue System. Kini terdapat bermacam-macam pencemaran dihadapi oleh manusia termasuk pencemaran udara dan gas. Salah satu gas yang boleh menyebabkan rasa mengantuk dan meletakkan seseorang di bawah kesedaran adalah gas karbon dioksida CO2. Apabila bernafas, manusia akan menghembuskan CO2 yang kemudiannya akan menggantikan oksigen di dalam ruangan yang tertutup seperti kabin kenderaan, menyebabkan akhirnya kadar CO2 akan meningkat. Jika keadaan ini berterusan, terutamanya di dalam ruangan yang terhad seperti di dalam kabin kenderaan, ia boleh mendatangkan bahaya. Gas CO2 ini bersifat tiada bau dan ini boleh mendatangkan masalah dan menyebabkan manusia tidak maklum akan kehadiran gas ini ketika bernafas. Terdapat juga kes kematian yang berlaku di dalam kabin kenderaan di mana kadar CO2 yang tinggi terjadi apabila penyaman udara kenderaan tidak berfungsi atau rosak. Penyaman udara yang tidak berfungsi tidak mampu untuk mengitar semula udara di dalam kabin, seterusnya menyumbang kepada peningkatan karbon monoksida. Ini akan mengurangkan kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh badan manusia dan boleh menyebabkan kematian kerana kekurangan oksigen. Terdapat banyak kes kematian kanak-kanak yang lemas di dalam kereta akibat ditinggal oleh ibu bapa ataupun penjaga. Terdapat juga kes kematian pemandu dan juga penumpang akibat keracunan karbon monoksida apabila berehat ataupun tidur di dalam kereta. Tajuk ini dipilih adalah untuk mencari penyelesaian dengan kaedah mereka bentuk sistem untuk keselamatan pengguna. Penyataan masalah. Peningkatan kematian disebabkan oleh keracunan gas karbon monoksida dan strok haba semasa berada di dalam kereta, sama ada suatu enjin kenderaan dihidupkan ataupun dimatikan. Kebanyakan kes yang berlaku melibatkan kanak-kanak serta pemandu atau penumpang yang berhenti dan tertidur di dalam kenderaan. Objektif projek: membangunkan satu sistem baru dalam teknologi kenderaan yang membantu mengesan tahap kandungan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan suhu di dalam kenderaan ke paparan LCD dan aplikasi Blink. Seterusnya memberi amaran kepada penumpang dan tingkap kenderaan akan terbuka secara automatik. Skop projek menggunakan komponen elektronik iaitu Arduino IDE dan juga Blink App. Boleh mengesan kandungan gas CO2, CO dan suhu. Sasaran pengguna adalah pemilik kenderaan, penumpang kenderaan, penjual kereta dan juga pengilang kereta. Kajian literatur pengenalan. Tingkap kuasa adalah binaan mekanikal yang dipacu oleh motor DC yang berfungsi untuk menutup dan membuka tingkap. Pengawal merupakan alat ataupun perisian yang berfungsi untuk mengawal sesebuah sistem. Sensor atau pengesan adalah alat yang boleh mengesan dan bertindak balas terhadap dapatan daripada keadaan sekeliling. Mikropengawal. Node MCU ESP8266 Development Board adalah litar yang dengan ciri-ciri Wi-Fi, pin analog, pin digital dan serial communication protocol. Sensor carbon dioxide sensor. Sensor ataupun pengesan karbon dioksida CO2 ialah alat instrumentasi yang boleh mengesan dan mengukur kadar karbon dioksida di dalam udara. Metodologi block diagram. Input daripada dua sumber iaitu bateri kereta, 12 volt supply dan juga sensor karbon dioksida. Dia transferkan kepada pengawal iaitu node MCU dan seterusnya dihantar kepada output dalam bentuk LCD display ataupun pun notification.
Seterusnya, power window ataupun tingkap kuasa. Masa yang digunakan untuk mencapai safe level. Secara kesimpulannya, daripada karbon dioksida 500 ppm, ia memerlukan masa sebanyak 13.5 minit untuk mencapai 400 ppm, iaitu pada tahap safe level. Penukaran karbon dioksida dalam ppm kepada persentase. 1 ppm adalah sama dengan 0.0001%, dan untuk menukarkan daripada ppm kepada persen dibahagikan sahaja dengan nilai ppm dengan 10,000. 400 ppm daripada sensor adalah sama dengan 0.04%, manakala 1000 ppm daripada pengesan adalah sama dengan 0.1%. LCD programming. Apabila ppm value adalah kurang daripada 400, LCD akan memaparkan safe level. Apabila ppm value adalah di antara 401 sehingga 999, LCD akan memaparkan normal. Apabila ppm value adalah melebihi 1000, maka LCD akan memaparkan bahaya. Kajian daripada pelbagai sumber dan eksperimen, nilai tahap karbon dioksida ditetapkan untuk tahap bahaya ialah 1000 ppm. Tahap normal adalah di antara 401 sehingga 999 ppm. Dan 400 ppm ke bawah adalah untuk tahap selamat. Tetapi kerana versi model digunakan, level yang ditetapkan sedikit lebih rendah. Operasi relay dan juga tingkap kuasa. Ini adalah sambungan-sambungan yang terlibat dengan relay dan juga tingkap kuasa. Bateri akan positif terminal akan disambungkan kepada normally open, dan normally close akan disambung kepada negatif terminal. COM1 disambungkan kepada forward motor dan COM2 disambungkan kepada reverse motor. Ini adalah full connection bagi model vehicle air ventilation rescue system dan juga paparan bagi blink apps. Ini adalah contoh paparan LCD bagi model projek, iaitu apabila CO2 berada di paras bawah 400 ppm, ia akan memaparkan safe level. Apabila CO2 melebihi 400 ppm, dia akan memaparkan warning. Kesimpulan, berdasarkan dapatan dan analisis yang dibuat, secara keseluruhannya sistem ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan, iaitu menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengurangkan kadar CO2 di dalam kabin kenderaan. Selain itu, tingkap kuasa yang ditetapkan untuk berfungsi secara automatik juga berfungsi dengan baik dengan tindak balas sensor CO2 yang digunakan. Tingkap kuasa ini bertindak secara automatik apabila mengesan keadaan bahaya dan selamat. Sistem notifikasi dengan elemen IoT berjaya dibangunkan dan berfungsi dengan baik, di mana notifikasi dihantar dengan segera ke telefon pintar melalui talian internet. Pada kenderaan pula terdapat paparan LCD yang digunakan bagi memberi maklumat segera kepada pengguna tentang keadaan udara di dalam kabin kenderaan. Kesemua sistem ini disatukan dengan menggunakan Node MCU, namun pengguna juga boleh memilih untuk menggunakan pengawal jenis lain seperti Arduino, Raspberry Pi dan sebagainya. Dengan terhasilnya sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangkan kes kemalangan di dalam kenderaan yang berpunca daripada kualiti udara dan gas-gas yang berbahaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.